Assalamualaikum, selamat petang ya kelas. Jadi hari ini saya akan rakamkan lecture untuk topik D, lecture yang terakhir topik D, yang mana ini untuk diguna pakai pada hari esok 22 bulan 11 2022, di mana besok kita ada lecture, tetapi memandangkan saya ada meeting kurikulum, so saya bagi awak dahulu nota ini melalui rakaman online ya. Nanti saya akan sharekan dekat YouTube. Okay. Jadi saya akan share sekejap kita punya skrin ni tadi. Sekejap saya kecilkan. Okay. So saya besarkan ni. Okay kelas Apa kita punya learning outcome hari ini adalah kita akan belajar MOSFET ataupun Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. So minggu sudah kita dah belajar, kita tahu bahawa transistor dia ada family besar dia. Satu namanya adalah BJT dan satu lagi namanya adalah FET. Okay, transistor. Kalau kita belajar dulu transistor, okay, transistor dia ada BJT dan dia ada FET. Okay, ini dalam topik 3 kita dah belajar dan sekarang ni kita belajar dalam topik yang keempat iaitu field effect transistor. Tetapi kalau awak lihat dekat dalam saya punya PowerPoint ini, FET ni pula terbahagi kepada dua. Satu kita namakan JFET dan satu lagi kita namakan sebagai MOSFET. Okey, daripada perkataan mana datangnya? Metal Oxide Semiconductor FET dan juga daripada junction FET. Dekat junction FET kita dah belajar dah minggu sudah. Kita hanya ada depletion mode saja. Dan dalam depletion mode kita boleh bagikan kepada N channel dan P channel. So kita dah belajar dah macam mana N channel, macam mana P channel dan kita juga dah belajar dah IV characteristic of JFET. Di mana kat sini kita akan ada V pinch kita dan dekat sini kita ada IDSS kita. Apa IDSS? Adalah arus maksimum yang boleh mengalir dalam meter tersebut. Hari ini kita akan belajar MOSFET pula. MOSFET ni pula terbahagi kepada depletion mode ataupun kita namakan dia sebagai D mode ataupun enhancement mode. Kita namakan dia E mode ataupun E mode dia. Sama juga dia ada N channel, P channel, dia ada N channel, P channel. Okey, apakah yang membezakan di antara depletion mode dengan enhancement mode? Pertama sekali adalah dia punya simbol. Kalau kita lihat simbol depletion, kita akan terdiri daripada satu garis lurus kat sini. Tapi kalau kita tengok enhancement mode, dia akan terdiri daripada 3 garisan yang putus-putus-putus ni. 3 garisan yang putus-putus tu. Kalau E mode, dia akan 3 garisan putus-putus. Tapi kalau D mode, dia akan ada satu garisan yang lurus. Itu perbezaan yang ketara antara kedua-duanya. Okey. Okey. So, macam biasa kita dah belajar apakah gunanya BJT, apakah gunanya FET. Dia akan digunakan sebagai switch dan dia akan digunakan sebagai amplifier. Okey, dia akan digunakan sebagai switch dan dia juga akan digunakan sebagai amplifier. Begitu juga dengan MOSFET. So MOSFET ni kan juga akan digunakan sebagai switch dan dia juga digunakan sebagai amplifier. Tetapi apa beza MOSFET dengan FET? MOSFET dia ada 4 terminal. 4 terminal iaitu source, gate, drain. Dan ada satu yang lain yang kita namakan sebagai body. Okay? So body of the MOSFET ni selalunya dia disambungkan dengan source. So body ni dia selalu dicantumkan dengan source. Jadi walaupun dia 4 terminal device, tetapi secara alam nyatanya kita nampak dia macam ada 3 kaki saja instead of 4 kaki. Sebab apa? Kaki body dengan kaki source tu telah dicantumkan. Oleh itu kita nampak macam MOSFET ni seolah-olah dia ada 3 kaki.
ataupun 3 terminal. Jadi kita lihat dulu PMOS. Apakah dia PMOS? So kalaulah MOSFET itu PMOS, so kita kata dia punya drain dan dia punya source-nya akan dikonekkan kepada P-type material ataupun P substrate. Itulah yang membezakan di antara PMOS dengan NMOS. Kalau kita lihat NMOS, dia punya source dengan dia punya drain akan disambungkan dengan bahan jenis N. Tetapi kalau PMOS, dia punya source dan dia punya drain, dia akan sambungkan dengan bahan jenis P. Okay, sementara dia punya body dia ni dibagikan dengan N-type substrate. Dekat sini ada satu layer yang kita namakan sebagai SiO2 layer, oxide layer. Jadi gate ni tak akan tersambung secara terus kepada N-type material ni tadi. Sebab ada satu layer SiO2 yang akan mengasingkan dia daripada N-type substrate ni. Begitu juga dengan NMOS ni tadi. So macam yang saya kata tadi, source dengan drainnya akan disambung kepada bahan jenis N. Tapi dekat sini kita ada satu juga layer yang kita namakan dia sebagai oxide layer. Gate ni tadi tak bersambung terus dengan P substrate ni tadi. Okay. So apakah beza di antara NMOS dengan PMOS daripada segi struktur benaannya? Kalau NMOS ni source dengan drain akan disambung kepada bahan jenis N. Kalau PMOS source dengan drain akan disambung kepada bahan jenis P. Itulah perbezaan daripada segi constructionnya antara NMOS dengan PMOS. Tetapi apa yang kita dapati lain perbezaannya, dan inilah soalan PEXA selalu tanya, mungkin 5 markah, mungkin 3 markah. Dia kata state the difference between NMOS and PMOS. Pertama sekali kita tahu dah. Tadi kalau NMOS, source dengan drain mesti dicantumkan dengan N-type material. Kalau PMOS, source dengan drain mesti kita sambungkan dengan P-type material. Active carrier dia. Siapakah yang aktif? Elektron yang aktif. Kalau dekat PMOS, hole yang aktif. Lepas tu, dia lebih laju berbanding dengan PMOS. Maksudnya kalau dia jadi switch, dia punya masa untuk on off tu adalah lebih cepat. Dan paling penting, kita kata bahawa FET ni tadi, dia mesti dapat negative bias pada gate. Negative bias pada gate. Jadi kalau dia NMOS, so kita mesti bagi dia positive bias. Kalau dia PMOS, kita mesti bagi dia negative bias pada gate dia. So inilah perbezaan di antara NMOS dengan PMOS. So dalam soalan PEXA dia kata state ataupun write ataupun explain. 3, katalah dia nak 3, dia bagilah 3. Difference, okay, between NMOS and PMOS. Jadi inilah jawapan yang kita kena jawab, okay? Okay, next. Okay, jadi kalaulah tadi kita belajar depletion MOSFET, so kita dah tahu dah, kita kata bahawa dia punya what you call simbolnya, kita akan dapat satu straight line yang membezakan di antara N channel dengan P channelnya adalah arrow dia. Dan kalau awak lihat dekat sini, kalau di MOSFET, ini adalah drain dia dan ini adalah source dia. So kalau dia N channel, so drain dengan source-nya mesti disambungkan dengan bahan jenis N. Dan kalau kita lihat kat sini, okay, so dia ada satu connection kat sini. Maksudnya nampak ni, dia disambungkan macam tu. Okay, so ini adalah di MOSFET punya struktur benaan. Kalau P channel pula, nampak sama juga, dia disambungkan dengan bahan jenis P, source dengan drainnya. Dan dekat sini pun ada satu channel yang menghubungkan di antara drain dengan source. Okay. Ini adalah construction dia. Okay, kita nak tahu bahan jenis apa? So kita tengok, okay, kat sini dicantum dengan N, kat sini dicantum dengan N, source dengan drain. So ini adalah depletion MOSFET, tapi jenis N
channel, okay, ataupun N MOSFET. Okay, so kalau kita lihat di antara source dengan drain ni ada juga satu N yang bersambung kat sini. Okay, so channel is made from N-type material and substrate is P-type material. So yang kat sini adalah P, bahan P lah. Jadi source dengan drain are connected to N channel. Source dengan drain ni kita connectedkan dengan N channel. Okay. Tetapi kata kita lihat gate ni pun ada satu kat sini. Gate ni ada satu metal contact ni. Kat sini ada pada metal contact. Dan dekat sini kita ada SiO2 layer. Okay. So ini adalah rupa construction di MOSFET. Tetapi selalunya soalan peksa dia akan tanya bagaimanakah di MOSFET ini berkendali. Okay. So pada keadaan asal kita bagikan VGS sama dengan kosong. Ini adalah G, ini adalah S. So dekat sini kita namakan voltan ni adalah VGS. Ada tak kita bagi supply? Kita tak bagi supply, kita shortkan dia. So VGS pada ketika ini adalah kosong. Tetapi antara drain dengan source ini kita bagi satu bekalan. Kita bagi bekalan ni adalah bekalan VDD. So bila kita bagi positif kepada drain dan negatif kepada source, apa yang berlaku adalah akan berlaku satu arus drain yang mengalir di antara drain dengan source dan balik ke sini. Okay, so akan berlaku what you call current flow yang kita panggilkan sebagai ID. Jadi apabila kita tingkatkan VDD ni atau kita naikkan VDD ni, apa yang berlaku ialah lagi banyaklah arus ID yang mengalir. Tetapi dalam masa yang sama, bila kita bekalkan positif bateri, positif, so positifnya akan ada kat sini. Ni positif ni tadi, positif charge gini. Tetapi bahan ni, dia adalah bahan N. Apa yang berlaku bila positif ni jumpa dengan negatif, dia akan bergabung. Dan dia akan membentuk satu layer dekat sini. Dia akan membentuk satu layer dekat sini. Okey? Arus masih lagi boleh mengalir. Apabila kita naikkan, arus masih boleh mengalir. Apabila kita naikkan, arus masih boleh mengalir. Tetapi bila kita naikkan itu, voltan positif charge ni pun lagi banyak. Positif charge yang daripada sini lagi banyak dan lagi banyak gabungan akan berlaku dan menyebabkan channel ini tertutup. Jadi dekat sini tadi bila VDD kita naikkan, okey, apa yang berlaku ialah arus akan naik. Bila kita naikkan VDD, arus akan naik. Bila kita naikkan VDD, arus akan naik. Tetapi sampai satu masa channel ni akan tertutup. Sebab apa tertutup? Sebab penggabungan di antara positif charge dengan negatif charge yang ada kat dalam bahan N ni tadi. So bila dia dah tertutup, arus ID masih ada. Tetapi arus ID tak boleh lalu. Konsepnya sama macam JFET hari itu. Sebab tu kita dapati kat sini, kita namakan dia sebagai IDSS. Dan pada ketika ini, kita namakan dia sebagai V-pinch. Okay? So kat sini arus ID masih mengalir tetapi dia tak boleh, arus ID ada tapi dia tak boleh lalu kat dalam ni. Okay, dia tak boleh lalu. Andai kata, okay, andai kata, apa panggil tu, kita naikkan voltan VDD ni, lama kelamaan ini ni akan pecah. Ini ni akan pecah. Dan kat sini kita namakan sebagai voltan breakdown atau voltan cut off. Jadi pada ketika itu transistor tu dah rosak. Kawasan kat sini kita namakan sebagai ohmic region. Kawasan kat sini kita namakan sebagai saturation region. Dan kawasan kat sini kita namakan voltan cut off ataupun breakdown. Ini adalah pada ketika VGS sama dengan kosong. Boleh kelas? So konsepnya sama macam JFET hari tu. Jadi kita akan dapat arus maksima yang boleh mengalir kat dalam litar MOSFET ni kita kenali sebagai IDSS. Dan V-pinch ini berlaku apabila tidak ada lagi peningkatan voltan walaupun VDD ni kita naikkan. VDD ni akan menyebabkan VDS ni akan increase. Tetapi dia tidak boleh
mengalihkan arus sebab channel ni dah tertutup. Okay. Kes yang kedua, kita bagi voltan negatif pula dekat VGS. So kita bagi VGS sama dengan negatif supply. Dalam masa yang sama, VDD ni masih ada. So bila kita naikkan voltan VDD, arus akan mengalih. Arus drain akan mengalir, arus drain akan mengalir, arus drain akan mengalir. Dan dalam masa yang sama, what you call depletion layer akan berlaku. Depletion layer ni akan berlaku sebab apa? Sebab penggabungan charge positif dengan charge negatif yang ada kat dalam bahan N. So dia pun berlakulah depletion layer. Tetapi apakah kesan VGS negatif ni? Bila kita ada negatif, so dekat gate ni ada banyak negatif lah. So dekat sini akan ada negatif. So bila dia negatif, dia akan tolak ni. Negatif ni pergi ke sana. Dia akan tolak negatif ni pergi ke sana. Tapi dalam masa yang sama, dekat bahan ni, dia ada charge positif. So dia akan tarik charge positif ni pergi ke sini. So lagi sekali charge negatif dengan charge positif ni dia akan bercantum dan menyebabkan depletion layer juga berlaku. Jadi channel ni akan tertutup dengan lebih cepat berbanding tadi. Kalau VGS-nya sama dengan kosong, maksudnya dia akan tutup juga channel ni. Tapi lambat sebab dia hanya ada satu supply VDD. Tetapi bila VGS-nya negatif, apa yang berlaku ialah dia akan off dalam keadaan cepat. Oleh sebab itu kalau kita tengok masa VGS sama dengan kosong, kita dapat IDSS-nya nilainya kat sini. Tetapi bila kita bagi negatif dekat VGS ni, apa yang berlaku ialah dia akan berlaku channel tu akan tertutup dengan lebih cepat. Okay? So itulah konsepnya ataupun operasi bagaimana apa panggil di MOSFET tu bekerja. So kita akan dapatlah grafnya pada ketika VGS sama dengan kosong ataupun VGS off ataupun VGS yang sama dengan negatif supply. Saya harap awak faham Awak faham. Kalau tak faham, ulang balik apa yang saya bagi kat awak. Okey. Okey. Jadi tadi kita dah belajar bahawa MOSFET ni tadi dia ada D MOSFET dengan E MOSFET. So kita sekarang ni nak tengok E MOSFET pula. E MOSFET ni tadi macam yang saya kata dia punya what you call simbol ni dia ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi dia berbeza. Dan lihat dekat sini, okay, ini adalah N channel E MOSFET. Okay, di mana drain dengan source-nya masih mendapat bahan N, tapi dekat sini tidak ada layer. Tidak ada layer yang menghubungkan di antara drain dengan source. Kalau awak lihat ni tadi, okay, kalau kita lihat ni tadi, antara D MOSFET ni tadi, dia ada ni. Ni ada channel ni. Maksudnya dia bergabung daripada sini sampai sini. Tetapi kalau kita tengok dekat E MOSFET ni, dia tak ada. Tak ada layer ni, tak ada. Tak ada layer yang menghubungkan di antara drain dengan source ni. Tak kira lah dia N channel ke, P channel ke. So tidak ada what you call channel yang menghubungkan di antara drain dengan source ni tadi. Okay, itu beza yang paling ketara untuk depletion mode dengan enhancement mode. Okay, jadinya dia kata kalau daripada segi construction, substrate is made of P-type material, drain and the source terminal connected to this N-type material through a metallic contact. Okay. But unlike the depletion layer of MOSFET, D MOSFET, okay, dia kata there is no channel between drain and source. Tak ada channel kat sini. Tak ada channel antara drain dengan source. Itulah beza construction di antara D MOSFET dengan E MOSFET. Besok dalam soalan peksa tengok dia kata. Kalau soalan tu dia kata draw construction of E MOSFET. Inilah construction of E MOSFET. Kalau dia kata explain working operation of E MOSFET. So kita kena cerita operasi litar. Bukan dia punya struktur binaan dia. So kalau kita tengok operasi litar,
Yang pertama sekali kita tahu tidak akan ada channel di antara drain dengan source. So kosong. Jadi macam kat sini dia kata the difference between depletion enhancement in building structure is that in enhancement there is no substrate end along the gate. So dekat sini tak ada substrate end. Dekat gate ni yang menghubungkan di antara drain dengan source. Jadi when VGS equal to 0 and voltage is applied to the drain and source terminal, MOSFET remain off because there is no substrate between them. Case-nya sama, VGS-nya sama dengan kosong. Kita supplykan VDD, so sepatutnya akan ada arus drain mengalir. Arus drain mengalir. Tetapi malangnya tidak ada satu channel yang menghubungkan di antara drain dengan source, makanya ID ni tidak boleh mengalir. ID tak boleh mengalir. Okay? ID tak boleh mengalir. Okay. When VGS is given positive value. So sekarang ni kita bagi pula positive value dekat gate ni. Okay? So VGG ni akan berikan voltan positif kat sini, voltan positif kat sini. Apabila voltan positif diberikan kat sini, ini adalah bahan jenis P. So positif dengan positif ni dia akan tolak ke sana. Kau pergilah jauh-jauh charge positif, kau pergilah jauh-jauh charge positif, kau pergilah jauh-jauh charge positif. Sebab positif dengan positif dia akan rebel antara satu sama lain. Tetapi dalam bahan P ini ada bahan minority. Bahan minority dia adalah negative charge. Apa yang berlaku? Bahan minority ataupun charge minority ni akan ditarik ke gate. Akan ditarik ke gate. Akan ditarik ke gate. Okay? So, minority charge ni tadi, okay, dia kata positive charge at gate will push positive charge at the substrate. Minority charge inside the P substrate also affected and gather at the gate. So, sekarang ni negative charge ni tadi akan terkumpul lah dekat gate. So, bila dia kumpul, apa yang berlaku? Kita akan dapat banyak elektron kat sini. So, bila dia banyak elektron kat situ, dia kata since there is, dia kata as the gate is increased, more and more electron accumulate under the gate. So, banyaklah elektron accumulate under the gate. So, bila dia dah accumulate, dia akan membentuk satu inversion layer. Inversion layer ni ialah yang akan membolehkan arus mengalir daripada drain ke source. Okay? Dia macam channel lah yang menghubungkan di antara drain dengan source ni tadi. Jadi, bila kita bekalkan VGG dan kita bekalkan VDD, apa yang berlaku ialah current ni boleh mengalir kat dalam lita disebabkan oleh pembentukan inversion layer yang berlaku di antara drain dengan source disebabkan oleh charge minority yang ada kat dalam ni. Dalam bahan P ni, majority dia adalah positif. Minority dia adalah negatif. Jadi dalam ni ada banyak minority ni, dia akan tertarik kemari. Dia akan tertarik kemari dan membentuk satu inversion layer. Okey. Jadi sekarang ini, kalaulah kita boleh lukiskan. Kalaulah saya boleh lukiskan. Okey. So ini saya kata I. Ini saya kata V. Ini adalah pada ketika VGS sama dengan kosong. Okey. Pada ketika VGS sama dengan kosong. Ini kita namakan IDSS. So kawasan di mana kita berikan voltan sikit, arus naik, voltan naik, arus naik. Yang ini kita namakan sebagai ohmic region. Yang ini bila channel dah tutup, arus tak boleh lalu, kita katakan sebagai saturation region. Tetapi andai kata kita terus naikkan voltan, sampailah satu takat channel tu yang dah tertutup tu tadi pecah ataupun musnah, so kita namakan sebagai cut off region. Okey? Jadi kadang-kala dalam soalan peksa dia kata draw IV characteristic and state where is cut off region, where is ohmic region and where is saturation region. So itu adalah antara soalan-soalan
yang dia boleh tanya. Okey? Lagi satu. Okey, ini kita dah tengok tadi. Apakah kelebihan MOSFET? Macam tadi, kita kata MOSFET ni tadi, kalau kita bandingkan dengan FET, dia boleh bekerja sama ada dalam E mode ataupun D mode. Lepas tu dia mudah untuk di-manufacture dan dia laju lagi. Kalau dia nak jadi switch, dia lebih laju daripada JFET. Tetapi apa keburukannya? Dia lebih sensitif dan cepat rosak. Itu adalah disadvantage dia. Okay. So, sekarang ni kita nak lihat bagaimana MOSFET bekerja sebagai switch. Yang ini sangat penting. Sebab apa sangat penting? Sebab inilah soalan selalu keluar sama ada dalam soalan struktur ataupun dalam soalan esei. Dia kata, with the help of the diagram, okay, dia kata, explain how MOSFET can be used as a switch. Okay. Kadang-kala dia nak switch on. Kadang-kala dia nak switch off. Dan sudah susah nak sebut. Kadang-kala dia nak on dan off sekalian. Jadi kalau kita nak buat MOSFET sebagai switch off, dia punya hint dia, kita mesti buat VGS-nya sama dengan kosong. VGS-nya sama dengan kosong. So, seolah-olah kita akan dapati bahawa switch ni macam switch off. Dia kata gate akan menjadi kosong. So, VGS-nya lebih kecil daripada V threshold dia. So, kita kata MOSFET dalam keadaan off dan ID sama dengan kosong. Kalau dia nak MOSFET dalam keadaan on, kita sambungkan VDD-nya dengan VIN. So, kita akan dapat dia macam satu switch off. So, VGS lebih besar daripada VTH dan kita akan dapat ID-nya adalah ID yang maksimum. Okay? So, dia macam switch close ataupun switch on. Jadi, mau tak mau, okay, awak mesti ingat yang ini dan yang ini. Dan untuk yang switch on ini tadi, kena ingat ni dengan ni dengan ni. Okay? So, biasanya soalan ini akan memberikan 8 ataupun 9 markah. Dan last sekali sebelum kita berakhir, kita kata tadi, NMOS boleh digunakan sebagai switch. Kalau dalam soalan esei ni biasanya 15 markah lah. Dia tak akan cerita, terangkan macam mana switch, NMOS bekerja sebagai switch. Dia tak akan kata macam tu. Dia akan bagi bunga-bunga bahasa. Okey, bunga-bunga, dia bagi bunga-bunga bahasa dia, barulah dia tanya soalan. Contohnya dia kata, untuk soalan yang bagi awak 15 markah, in our daily life, MOSFET always been used either as an amplifier or a switch. Dia kata, dia cakap dulu, dalam kehidupan kita sehari-harian, MOSFET ni kita boleh gunakan sebagai switch dan kita boleh juga gunakan sebagai amplifier. Dia kata, as a technician at ABC Electrical Company. Okay, as a technician at Electrical ABC Company. Okay, dia kata sebagai technician dekat satu company, awak diarahkan oleh majikan awak untuk membuatkan satu switch yang dikontrol menggunakan MOSFET. Okay, you are instructed by your superior to construct a circuit that shows how N-channel in MOSFET can be used as a switch. Okay, so dia suruh kita buat macam mana kita nak kontrol sebagai switch. Jadi kita boleh aja ambil tadi, litar tadi, ataupun kita ambil litar yang ini. So kita kata kita ada switch 1, switch 2. Kalau kita on switch 1 sahaja pun arus tidak boleh mengalir lagi sebab gate-nya kita tak bagikan voltan dekat gate ni. Tetapi kalau kita on switch 1 dan switch 2, barulah lampu ni akan menyala. Okey? Jadi itu adalah antara contoh-contoh soalan-soalan exam lah. Okey? So harapan saya, okey, awak study sikit apa yang saya share dengan awak ni.
Okey, nanti bila kita jumpa balik, saya akan terangkan dengan lebih lanjut. Okey, saya akan terangkan dengan lebih lanjut bagaimanakah apa panggil MOSFET ni bekerja dan kita akan tengok contoh-contoh soalan. Okey? So, saya harapkan awak faham apa yang saya ajar hari ini. Mudah-mudahan apa panggil, kalau tak faham, boleh tengok juga dekat YouTube dan sebagainya. Banyak aja channel-channel yang menerangkan macam mana MOSFET kerja, macam mana D-MOSFET ke E-MOSFET kerja. Okay, by then. Okay, Assalamualaikum. Bye.